Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara pengacara majlis yang bahagia Profesor Dr. Muhammad Luqman bin Husin, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, yang bahagia Profesor Dr. Anwar bin Hassan, Timbalan Naib Chancellor Hak Ehwal Pelajar dan Alumni, bahagia Profesor Dr. Muhammad Effendi Abdul Wahid, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi, yang bahagia Profesor Dr. Fauziah binti Haji Abu Hassan, Penolong Naib Chancellor Hak Ehwal Korporat dan Jaringan Industri, kawan-kawan utama, kawan-kawan kanan universiti, para profesor, Profesor Madya, doktor-doktor pensyarah, pegawai pengurusan dan profesional, pegawai pelaksana dan sokongan, serta seluruh warga UMT yang saya amat kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Salam satu UMT. Salam transformasi Terengganu Baharu. Dan salam sehati sejiwa. Pertamanya, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa penuh kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya juga, maka pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di Majlis Amanat Tahun Baharu 2016 yang kita tunggu-tunggukan. Amanat Tahun Baru ini adalah satu acara tahunan universiti di mana kita berpeluang bersama-sama berkumpul di Dewan yang mulia ini dan seterusnya berkongsi pengalaman yang lepas, mengimbas kembali apa yang telah kita alami pada tahun 2015 dan seterusnya. Kita mengharapkan kita kumpulkan semua nilai-nilai kesepakatan dan kebersamaan dalam menggalas amanah membangunkan sektor pendidikan tinggi dan UMT, iaitu dengan cemerlang. Secara langsung, amanat ini memberi gambaran hala tuju universiti ini bagi tahun 2016 yang sewajarnya menjadi panduan dan rujukan oleh semua. Pada masa yang sama, peluang ini diharapkan dapat menjelaskan kepada warga universiti dan semua pemegang taruh apakah perancangan perkembangan hala tuju universiti, khususnya dalam menjayakan hasrat Malaysia menjadi sebuah hub pendidikan tinggi di peringkat global. Amanat saya pada tahun ini akan memberikan tumpuan kepada elemen-elemen perancangan pelaksanaan yang perlu diterajui oleh universiti, sama ada di peringkat dalaman, di peringkat kebangsaan, serantau maupun dalam konteks global. Hal ini penting kerana pendidikan tinggi bertujuan bukan sahaja memenuhi tuntutan dan kepentingan dalaman negara semata-mata, tetapi menentukan kemampuan warga Malaysia mengekalkan daya saingnya dalam pentas global. Pelan Strategik UMT atau PSUMT 2013-2017 merupakan satu dokumentasi perancangan yang jelas dan komprehensif. Ianya merupakan naskah hala tuju UMT dalam usaha memainkan peranan dalam hasrat universiti berfokus mering yang terunggul dalam negara dan disegani di peringkat global. Seiring dengan waktu, kita telah maklum bahawa Kementerian Pendidikan Tinggi, KPT,
juga telah melancarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 atau PPPMPT bagi memperkasakan pendidikan tinggi di Malaysia. Oleh itu, kesejajaran PSUMT dengan PPPMT-PT adalah signifikan supaya kita dapat berlayar pada kelajuan dan haluan yang sama. Seperti kita sedia maklum, KPT sentiasa berusaha untuk memastikan pendidikan tinggi di Malaysia menjadi antara yang terbaik di dunia. Bagi merealisasikan hasrat ini, KPT perlu memastikan supaya universiti mempunyai perancangan transformasi dan pelan tindakan yang realistik, ampuh dan jitu yang menyokong 10 lonjakan yang telah digariskan. Berikutan kejatuhan harga minyak dan kesannya ke atas ekonomi global, seiring dengan sekatan dan kekangan bajet kepada universiti, bagi memastikan kelangsungan pentadbiran kerajaan yang lebih berkesan dan kesejahteraan rakyat terpelihara. Kita semua maklum, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah menggariskan 2 perkara yang perlu ditumpukan oleh penjawat awam untuk tahun 2016. Perkara tersebut ialah mengoptimumkan perbelanjaan kerajaan dan berfikiran secara kreatif serta inovatif dalam melaksanakan tugas, yakni to do more with less. Mengoptimalkan perbelanjaan tidak bermaksud memotong perbelanjaan, tetapi melihat bagaimana setiap ringgit yang dibelanjakan mendatangkan hasil dan kesan yang lebih besar. Selain itu, tumpuan juga diberikan bagaimana menggunakan daya fikir yang kreatif dan inovatif bagi penjanaan sumber dalaman serta meningkatkan produktiviti dalam melaksanakan tugas. Manakala kandungan amanat tahun baru Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Idris Yusof juga mengenai konsep pendidikan yang diperkenalkan pendidikan fleksibel, gamifikasi, kesepunyaan, multilingual dan multidisciplinary. Penekanan yang perlu diberikan oleh UMT setelah kita ditawarkan supaya menjadi pusat kecemerlangan untuk penawaran khusus Massive Open Online Course atau UMT MOOC, UMT MOOC yang lebih meluas, perkongsian sumber antara pusat pengajian dan institut dengan institusi pengajian tinggi yang lain, serta penawaran program yang lebih menarik dan luas atau mempunyai akses yang lebih meluas. Dalam syarahan kali ini, saya ingin menegaskan mengenai komitmen, keikhlasan menabur khidmat bakti, kerelaan memikul tanggungjawab dan budaya kerja yang profesional perlu dilengkapi dengan iltizam yang tinggi, perlu disirami dengan kesepakatan, perancangan nilai dan kebersamaan pelaksanaan kecemerlangan. Tahun 2015 yang telah kita tinggalkan, saya harap semua enjoy dengan lagu yang diputarkan tadi di petang yang saya harap tidak menjadikan semua mengantuk. Kita lihat bahawa tahun 2015 merupakan tahun yang penuh bermakna kepada kita semua, di mana kita telah melalui pelbagai kisah kejayaan dan memperolehi pengiktirafan dalam beberapa aspek, termasuklah juga pelbagai cabaran yang harus ditangani dengan cekap. Melalui pertunjukan video tadi, saya percaya dan saya syabas dan tahniah kepada semua yang terlibat, warga UMT yang berjaya menjayakan tahun 2015. Syabas pada semua. Dan
saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Para hadirin yang saya kasihi sekalian, semasa syarahan 100 hari saya menjadi Naib Chancellor pada tahun lepas, saya telah merancang perubahan struktur governance sama ada dengan mewujudkan pusat tanggungjawab baharu atau menstruktur kembali governance dia ada. Matlamat penstrukturan semula adalah untuk mendapatkan satu sistem tadbir urus yang cekap, efisien serta memenuhi kehendak pemegang taruh. Penstrukturan kembali governance yang sedia ada telah dilaksanakan mengikut fasa seperti mana yang dirancang. Antaranya adalah perpindahan pusat Islam daripada pejabat pendaftar ke Chancellery dan pusat kesihatan ke pejabat pendaftar. Penambahan portfolio kualiti kepada pusat perancangan, pembangunan dan kualiti akademik PPPKA dan perluasan fungsi pusat bakat dan inovasi akademik PBIA turut dilaksanakan. Manakala pusat-pusat tanggungjawab dan portfolio baru yang diwujudkan semula adalah bahagian hal ehwal pelajar dan alumni HEPA, iaitu sejajar dengan lonjakan pertama dalam PPPMPT 2015-2025, iaitu bagi melahirkan graduan holistik berciri keusahawanan dan seimbang. Ini lonjakan 1. Pusat Pengajian Siswazah PPS dalam struktur governance UMT untuk memperkasakan pengurusan dan pentadbiran pelajar siswazah. Pusat Pembangunan Bakat Profesional PBBP, iaitu bagi meningkatkan tahap kecekapan, profesiensi dan juga profesionalisme pegawai. Pusat Antarabangsa yang berfungsi sebagai pusat sehenti yang menguruskan hal ehwal antarabangsa di UMT, merangkumi urusan staf, pelajar dan jaringan antarabangsa. Pusat Islam Sultan Mahmud, yang mana ia telah dirasmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Wathiqu Billah Sultan Nizam Zainal Abidin. Perluasan fungsi pusat Islam merangkumi penganjuran program keilmuan kerohanian, sejarah ketamadun Islam, wasatiyah, sosioekonomi dan sains serta penyelidikan yang menyokong pengukuhan bidang ilmu kelautan dan sumber akuatik. Portfolio penolong Naib Chancellor, hal ehwal korporat dan jaringan industri, iaitu portfolio baru bagi bertanggungjawab terhadap perancangan strategik, komunikasi korporat, pemindahan ilmu dan juga jaringan industri. Jadi satu harapan dalam pemantapan tadbir urus ini, kita ingin melihat kesemua nilai trust UMT dapat diamalkan dengan sebaik mungkin oleh semua warga UMT. Gairah kepada kebenaran, mengejar kecemerlangan, pemerkasaan kepimpinan akademik, menghormati kepelbagaian keserakanan dan menyemai kecintaan alam merupakan 5 nilai trust yang perlu kita hayati bersama. Para warga UMT yang dirahmati Allah, kita telah berjaya. Kita telah menawarkan program sarjana kaunseling yang merupakan program keempat sarjana kerja khusus di UMT. UMT juga telah dipilih sebagai Universiti Perintis di samping 5 universiti awam lain dalam pelaksanaan Integrated Cumulative Grade Point Average atau ICGPA. Pihak universiti telah memberikan penghormatan kepada Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan PPIMG sebagai pusat pengajian pelopor bagi pelaksanaan sistem ini. Dengan wujudnya sistem ICGPA ini adalah diharapkan penilaian prestasi pelajar
dapat dilaksanakan dengan lebih menyeluruh dan holistik kerana ianya mengambil kira bukan sahaja pencapaian akademik tetapi juga kemahiran insannya. Hasil gabungan kepakaran kreatif, UMT telah memenangi anugerah Massive Open Online Course MOOC yang terbaik pada Karnival E-Pembelajaran Universiti-Universiti Kebangsaan iaitu NUSEL 2015 dengan mengatasi universiti-universiti yang telah lama terlibat dengan MOOC. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi memastikan kelangsungan latihan industri dan kebolehpasaran graduan yang mahir, teaching accounting firm seperti kita telah lihat tadi iaitu TAF dengan kerjasama pintar UMT Salihin Chartered Accountant telah diusahakan. Program ini merupakan program yang pertama dilaksanakan di peringkat dunia yang akan dirasmikan oleh Menteri tidak lama lagi. UMT dan Taylor's University juga dipilih sebagai pencetus kepada hasrat kerjasama strategik antara universiti awam dan juga universiti swasta dalam perkongsian best practices iaitu melalui program flagship Kementerian Pengajian Tinggi iaitu Public Private Partnership. Kementerian Pendidikan Tinggi. Para hadirin yang saya hormati sekalian, para pelajar, saya nampak di sebelah sana, kejayaan seramai 54 orang anggota badan beruniform Kos Sukses UMT dalam temu duka mengambil inspektor penuh membuktikan bahawa pelajar UMT mempunyai kemahiran kepimpinan yang tinggi dan mampu bersaing di pasaran kerja. Beri tepukan kepada para pelajar kita. Kita juga amat berbangga apabila staf dan pelajar yang telah diberi hak eksklusif. Saya dimaklumkan Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang pun belum dibenarkan. Ya, kita bersama-sama dengan staf dan pelajar telah menaiki kapal selam KD Tun Razak di markas TLDM Wilayah Timur Kuantan, Pahang. Naik kapal selam je tapi tak menyelam, ya. Ketokohan pelajar UMT turut terselah apabila dua pemimpin pelajar telah terpilih mengikuti program Student Global Leadership iaitu di St. Hugh College di Oxford, United Kingdom. Kemampuan pelajar dalam bidang penyelidikan dan inovasi juga turut terselah apabila berjaya meraih 2 pingat emas, 4 perak dan 7 gangsa dalam Novel Research and Innovation Competition NRIC 2015. Penglibatan pelajar dalam bidang sukan juga tidak menghampakan apabila berjaya menggondol 4 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa dalam Karnival Masun 2015. Akhirnya kita ada juga makluman 2 orang pelajar UMT yang telah berjaya mewakili negara dalam bidang sukan di peringkat antarabangsa. Seorang pelajar telah meraih pingat perak dalam kejohanan Chiang Mai Open Softball 2015. Manakala seorang lagi berjaya meraih tempat ke-5 kategori lightweight dalam acara berkayak dalam kejohanan Sukan Sea di Singapura. Jadi kalau acara berkayak, ya, acara sukan air, sepatutnya kita lah ke depan, ya. So syabas dan kita harap kita boleh tingkatkan lagi. Para hadirin yang saya hormati sekalian, UMT telah dipilih oleh European Commission EC untuk menawarkan program pengajian Master Science Erasmus Mundus
dalam bidang Tropical Biodiversity dan Ekosistem atau Tropimundo. UMT telah diiktiraf sebagai Regional Training Center yang berkaitan dengan sains marine di peringkat Asia Pasifik oleh Ocean Teacher Global Academy UNESCO. Pengkalah data marine UMT di INOS diiktiraf sebagai Associate Data Unit ADU yang pertama di ASEAN di bawah International Oceanography Information Data Exchange IODE UNESCO. Lagilah tepuk international. Syabas pada INOS. Bersama dengan 4 buah universiti luar negara, iaitu Universiti Kagoshima Jepun, Universiti Samratulangi Indonesia, Universiti Kasetsart Thailand dan Universiti Visayas Filipina, kita telah berjaya menawarkan satu program sarjana, iaitu Sarjana Sains Perikanan dan Tropika. British Council juga telah memilih UMT untuk menganjurkan bengkel Early Career Links Scientist Workshop, iaitu bersama dengan rakan kerjasama kita, iaitu Heriot Ward University, United Kingdom, dengan pembiayaan yang boleh membanggakan jugalah. So dengan itu, program antarabangsa yang telah kita pamerkan, syabas dan tahniah di atas segala usaha semua. Warga UMT, kita telah meraih 22 pingat daripada 25 penyertaan dengan 6 pingat emas melalui 3 pameran penyelidikan, iaitu dalam iTex 2015, BIS 2015 dan Pencipta 2015. Hebat. Begitu juga penyelidik kita daripada Institut Penyelidikan Kenyir atau IPK telah berjaya merakam dengan jelas tumpukan hitam pada harimau kumbang melanistik di Tasik Kenyir. Kejayaan rakaman ini merupakan kejayaan pertama di dunia dengan teknologi yang diperkenankan. Kita juga berjaya, ya, sama dengan bidang, ya, selaras dengan bidang universiti bagi penciptaan inovasi baru bersama Yayasan Coral Malaysia dengan pembinaan pelanta peladangan karang. Inovasi ini merupakan satu platform untuk larvae merangsang pertumbuhan karang melalui proses kolonisasi dan membentuk terumbu karang, dan seterusnya berfungsi sebagai habitat ikan dan menyumbang ke ekonomi pesisir. Sea Turtle Research Unit atau SeaTrue UMT telah diiktiraf oleh United Nations Environmental Programme atau UNEP, iaitu sebagai salah satu institusi penyelidikan dan pemeliharaan penyu terbaik di Asia Tenggara. Pejabat Nasihat Sains kepada Perdana Menteri Malaysia juga telah memberi mandat supaya UMT mempengerusikan usaha ke arah ratifikasi perundangan antarabangsa perlindungan spesies terancam dengan agensi-agensi kerajaan yang lain. Alhamdulillah. Selain daripada itu, kapal penyelidikan UMT kebanggaan kita, iaitu RV Discovery, telah mencatat sejarah dalam pelayaran ekspedisi saintifik Selat Melaka melalui pelayaran selama 80 hari sejauh 3,000 batu nautika dengan melibatkan 49 saintis dalam 7 bidang kajian. Tepuklah. 80 hari itu kan sekejap tu lama, ya. 49 saintis, ya. Ini kita punya bakat di dalam bidang sains. Selari dengan bidang tujahan UMT, kita telah berjaya menubuhkan galeri aquaculture yang pertama, iaitu di Pantai Timur, dan terpilih sebagai salah satu pakej edutourism yang ditawarkan oleh 9 buah Universiti Awam Malaysia.
tahniah kepada Institut Aquaculture Tropika atau Aquatrop yang telah menumbuhkan skuad forensik aquaculture atau FORAS. Skuad ini bertindak sebagai pasukan forensik aquaculture pertama di Semenanjung Malaysia yang menawarkan perkhidmatan diagnosa penyakit organisma akuatik dan kualiti air kepada penternak dan industri aquaculture di Malaysia. Dan saya berbau dana pendapatan daripada program FORAS ini, ya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang ditunjukkan di dalam video tadi, sebuah sanctuary kuda laut UMT iaitu di Pengerang, Johor telah diiktiraf oleh The Malaysia Book of Records sebagai sanctuary kuda laut pertama di Malaysia. Bersama dengan pihak industri J Biotech yang kita giat dijalankan bersama penyelidikan bagi mewujudkan sanctuary dan hatchery kuda laut di Johor, iaitu di sebuah tapak Ramza di Sungai Pulai, iaitu mewujudkan Bioconservation Center di Kepulauan Taman Laut Sultan Iskandar. InsyaAllah ini akan direalisasikan dalam masa terdekat dengan perkenan Tuanku Sultan Johor dan juga kesepakatan dengan pihak industri. Tuan-tuan dan puan-puan, ketokohan saintis UMT terselah sebagai pakar rujuk, iaitu ini terbukti dalam kita jalankan penyelidikan, pengajaran dan sebagainya. Apabila kita berusaha sama, berurusan dengan pihak kerajaan negeri, Majlis Fatwa Negeri Terengganu, ya, dengan kerjasama pakar saintis kita telah dapat ke satu tahap persetujuan bagi mengisytiharkan bahawa pemburuan haram binatang liar adalah haram. Ini berdasarkan maklumat dan penemuan penyelidikan yang telah dijalankan oleh warga UMT. Panjang sangat saya nak beritahu, tetapi saya harus sebutkan apa yang kita letakkan di sini supaya kita imbas kembali kejayaan antara sekumpulan staf sokongan akademik, ya, dalam inovasi perkhidmatan. Kita tidak haruslah pandang ringan. Sebab apa, kita masih ada bakat yang lain lagi, ya, iaitu dalam kumpulan kreatif inovatif UMT atau kumpulan CUBE yang diterajui oleh pejabat pendaftar. Di kemuncak kejayaan mereka untuk memperlihatkan kualiti di dalam pengurusan dan dipraktikkan di UMT, kejayaan ini telah terbukti apabila CUBE telah memenangi pingat perak di peringkat International Convention and Quality Control Circle ICQCC di Jeonnam, Korea Selatan pada bulan Oktober 2015. Semua ada bakat, ya. Jadi ekosistem penyelidikan di UMT pada tahun 2015 telah menunjukkan peningkatan yang amat memberansangkan. Kita boleh ukur tentang kejayaan ini melalui perolehan grant juga. Perolehan grant swasta dan antarabangsa lebih daripada 100% berbanding sebelumnya di kita punya sasaran. Pencapaian ini membuktikan bahawa kesarjanaan penyelidik UMT semakin hari semakin mendapat perhatian daripada pihak industri dan juga institusi antarabangsa. Gagasan penyelidikan kluster yang diperkenalkan pada tahun 2014 telah memperlihatkan hasil melalui flagship bertemakan pembangunan ekosistem STEW, pemeliharaan kelestarian sumber dan penghidupan komuniti.
Ini menjadikan Grant Niche Research Grant Scheme atau NRGS sebagai tonggak utama dalam pendekatan menyeluruh bagi mewujudkan ekosistem penyelidikan tujahan universiti. Lebih membanggakan, kita lihat bahawa buku mewah UMT berjudul Mud Crabs of Stew Wetlands, hasil daripada projek flagship ini telah dipilih sebagai pemenang anugerah buku umum terbaik kategori alam semula jadi di anugerah buku negara 2015. Selain dari itu, satu harta intelek sedang dalam proses penghasilan untuk dipatenkan. Para hadirin sekalian, beberapa projek inovasi sosial telah dilaksanakan sepanjang tahun 2015. Jadi PG memainkan peranan yang penting dalam mendapatkan beberapa projek komuniti, antaranya program memperkasa komuniti Kuala Besut melalui grant MBOS S4 KPM, program transformasi Minda Sako Spiritual Remaja Pesisir, program pemeliharaan Blankas Horseshoe Crab Going Nature in Kuala Kemaman, program melestarikan kehidupan nelayan ketam bakau di Tanah Pencah Stew. Jadi semua ini kalau kita lihat bahawa projek inovasi sosial memberi impak yang tinggi kepada komuniti yang berhampiran di persekitaran dengan Universiti Malaysia Terengganu. Sebagai cabaran tidak tahan supaya jangan mengantuk, saya bagi pantun Pecah takar berganti takar, tempat minum si burung nuri. Bisa ular tidakkan tawar, walau menyorok di akar berduri. Para hadirin sekalian, apa maksud pantun itu? Tafsiran pantun itu menyebut bahawa seseorang atau sesebuah organisasi yang hebat akan tetap hebat dalam apa jua keadaan dan kedudukan sekalipun. Izinkan saya itu merujuk kepada pantun yang di atas tadi bagi menggambarkan keadaan yang dihadapi oleh UMT yang kita sayangi. Cabaran pada tahun 2016 adalah lebih hebat daripada tahun-tahun sebelumnya, memandangkan keadaan ekonomi semasa yang tidak menentu. Seterusnya membawa kepada pengurangan sebanyak 23% bajet UMT pada tahun ini. Jadi pada tahun 2016 sebanyak 142.091 juta diluluskan berbanding dengan RM177.056 juta pada tahun sebelumnya. Banyak kurang. Jadi dengan itu kita memerlukan, selain daripada sumber dalaman, kita memerlukan sejumlah 16 juta bagi memastikan operasi universiti berjalan seperti biasa. Saya pasti pengurangan bajet ini menimbulkan persoalan dan kerisauan dalam kalangan staf, terutamanya staf kontrak. Saya bersama-sama pihak pengurusan tertinggi akan mengkaji segala pilihan yang ada bagi memastikan kebajikan semua staf tetap terjaga di samping memacu budaya prestasi tinggi. Ini berdasarkan prestasi tinggi demi kecemerlangan universiti. Jadi dengan itu, perancangan dan hala tuju yang terkandung dalam amanat pada hari ini akan mengambil kira kedua-dua faktor tersebut. Namun, saya percaya apa jua rintangan dan realiti cabaran yang bakal kita tempuhi ini akan kita
harungi dengan tabah semangat nilai kesepakatan dan kebersamaan yang tinggi. Para hadirin sekalian, hala 7 yang dirancang pada tahun 2016 ini adalah berpaksikan plan strategik UMT dan juga bersama dengan PPPM PT dan serta KPI 2016 yang ditetapkan oleh KPT dengan mengambil kira kekangan keuangan yang dihadapi. Kementerian Pendidikan Tinggi telah menetapkan sasaran bagi 7 Key Performance Indicators atau KPI utama yang perlu dicapai oleh UMT. Kita akan diberikan dana tambahan jika sekiranya sasaran ini tercapai. KPI tahun 2016 adalah seperti berikut. Berhenti sekejap. Bismillah. KPI tahun 2016 adalah: pertama, meningkatkan kadar kebolehpasaran graduan kepada 65%. Kedua, enrolment pelajar antarabangsa sekurang-kurangnya 135 orang dan enrolment pelajar pasca siswazah antarabangsa seramai 125 orang. Ketiga, penerbitan satu artikel dalam jurnal terindeks bagi setiap pensyarah. Keempat, meningkatkan nilai citasi kumulatif setiap pensyarah kepada 15. Kelima, mensasarkan 12% penjanaan pendapatan berbanding jumlah perbelanjaan operasi. Keenam, mengurangkan kadar keciciran pelajar kepada 3% dan meningkatkan IGOT pelajar prasiswazah kepada 92%. Ketujuh, kita berhasrat untuk berada pada kedudukan 200 teratas dalam QS Global Ranking by Subject Earth and Marine Science dalam tahun 2017-2018. Okay, besar KPI dia. Dalam kita melaksanakan plan transformasi pendidikan tinggi bagi melahirkan graduan holistik berciri keusahawanan dan seimbang, pelaksanaan ICGPA dan Outcome Based Education OBE akan memperluaskan dan diperluaskan kepada semua program pengajian pada semester pertama sesi 2016-2017. Kadar kebolehpasaran graduan pada tahun 2015 sebenarnya 61.5%, manakala KPI yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 65% yang sebut tadi. Boleh capai. Boleh tak? Oleh itu, untuk mencapai sasaran ini, antara strategi yang kita akan laksanakan adalah seperti berikut. Ini antara strategi kita, iaitu menganjurkan Karnival Kerjaya secara besar-besaran peringkat zon Pantai Timur dengan kerjasama rapat bersama Kerajaan Negeri dan Sekretariat Skim Latihan 1 Malaysia di bawah Jabatan Perdana Menteri yang dijadualkan pada 4 hingga 6 Mac 2016. Tak lama lagi. Pusat Pengajian dan Pusat Keusahawanan dan Kerjaya CEC perlu bersepakat untuk menjalankan hubungan strategik bersama pihak industri dan ini akan diuruskan bersama dengan pusat-pusat pengajian yang lain. Program kesukarelawan pelajar akan menjadi salah satu flagship UMT pada tahun ini. Program ini akan membentuk jati diri dan mengasah kemahiran insaniah pelajar melalui khidmat bakti kepada masyarakat. Saya mengesyorkan
supaya kita memperkasa pasukan sukarelawan yang dianggoti pelajar dan juga staf, khususnya dalam bidang kepakaran UMT. Seperti saya sebutkan tadi juga, sukan tujahan seperti renang, perahu layar dan rowing perlu diangkat sebagai sukan utama universiti selain program survival laut yang telah menjadi program flagship universiti ini. TNC HEPA dan Pusat Sukan khususnya perlu memberi perhatian untuk memperkasakan sukan berunsur air, dan sukan baru seperti berkuda adalah melalui kerjasama strategik bersama agensi seperti Majlis Sukan Negeri dan persatuan sukan yang berkaitan. Di samping memastikan kecemerlangan pelajar, kita juga perlu memberi perhatian kepada kebajikan mereka semua. UMT akan terus membela nasib para pelajar yang kurang berkemampuan melalui pelajar berbagai saluran seperti tabung kebajikan dan tabung zakat. Untuk makluman, pada tahun 2015 sejumlah 220,000 telah diagihkan, RM220,000 telah diagihkan dan memberi manfaat kepada lebih 400 orang pelajar yang kurang berkemampuan. Pada tahun ini pula, kita telah mengenal pasti seramai 42 orang pelajar yang layak dibantu. Selain bergantung kepada agihan dana tabung, saya juga ingin menyarankan kepada semua pegawai utama dan pegawai kanan UMT untuk menjadikan pelajar kita yang seramai 42 orang ini sebagai anak angkat dengan membantu mereka dari segi keuangan dan sebagainya. Boleh tak? Untuk makluman semula, saya mulakan dengan saya sendiri. Saya bercadang untuk mengambil 2 orang pelajar dan menjadikan mereka sebagai anak angkat saya, insya-Allah. 1 lelaki, 1 perempuan. Para hadirin sekalian, pembangunan bakat akademik perlu dilaksanakan dengan cara yang lebih efisien dan berkesan supaya kepakaran mereka dapat digunakan secara optimum untuk kecembangan UMT. Pelbagai program perlu dilaksanakan untuk melonjakkan bakat akademik ke tahap yang lebih tinggi. Sistem penilaian pensyarah yang telah ditambah baik berdasarkan UMT Teaching Excellence Plan (UMT-TEP), hasil usaha Pusat Perancangan Pembangunan Kualiti Akademik (PPPKA) dan Pusat Bakat dan Inovasi Akademik (PBIA), dan akan dimulakan dengan program Sarjana Muda Perakaunan di bawah Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim 4PM sebagai program rintis. Adalah diharapkan sistem ini akan menghasilkan penilaian yang lebih telus dan adil bagi para akademik kita, insya-Allah. Ini dipilih, ya, program perakaunan dipilih oleh Yang Berhormat Menteri sendiri, ya, yang telah bagi pengiktirafan kepada kursus accounting di UMT. UMT juga akan menyegerakan skim ganjaran fleksibel khusus kepada ahli akademik antarabangsa sebagai usaha untuk menarik ilmuwan global yang berkongsi kepakaran di UMT. Saya ingin mengesyorkan supaya UMT melalui PBIA dapat mengenal pasti seorang malim antarabangsa dalam bidang strategik untuk berkhidmat di UMT pada tahun ini. Kita dapat rasakan dengan keadaan yang tidak menentu, kita besar kemungkinan menghadapi cabaran mengekalkan para ilmuwan dari antarabangsa. Tapi kita kena usahakan bagaimana menarik mereka dengan kaedah dan cara lain melalui minat mereka terhadap bidang tujahan UMT. Saya juga ingin menarik perhatian kepada semua bahawa program skim latihan akademik Bumi Putra SLAP atau skim latihan akademik IPTA SLIA
dan sub kepakaran postdoctoral SKPD. Ya, program-program ini kita telah dapat makluman bahawa ada berita baik. Jadi untuk penawaran bagi strategi penawaran beasiswa, kita akan lakukan seperti berikut. 450 penawaran baharu merangkumi program SLAP, SLAI dan SKPD. Penawaran baharu kepada pegawai DS45 ke atas dan berstatus tetap sahaja, iaitu termasuk pegawai dalam tempoh percubaan untuk mengikuti pengajian dalam negara. Fellow akademik yang telah dilantik dan belum mengemukakan permohonan pengajian atau belum memulakan pengajian akan diberi tajaan penuh oleh UMT bagi menyambung pengajian dalam negara. Walau bagaimanapun, pengajian di luar negara boleh dipertimbangkan untuk bidang-bidang yang kritikal yang tiada dalam negara, tertakluk kepada ranking top 100, top 100 universities dan kedudukan keuangan semasa. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua staf yang telah dinaikkan pangkat sepanjang tahun 2015. Kita juga bersyukur kerana skim kenaikan pangkat secara fleksi kepada bakat sokongan akademik berjaya dilaksanakan secara berperingkat. Saya menyeru agar semua staf ini terus committed, cemerlang menabur bakti kepada UMT. Walau bagaimanapun, masih terdapat beberapa grade dan skim perkhidmatan yang belum berjaya dilaksanakan, terutamanya bagi yang melibatkan kenaikan pangkat secara hakiki. Ramai antara mereka yang telah lama berkhidmat tetapi masih belum menikmati kenaikan pangkat. Perkara seperti ini perlu diberi perhatian yang lebih, terutamanya kepada Ketua Pusat Tanggungjawab dalam memberi penilaian kecekapan kepada staf masing-masing. Ketua Pusat Tanggungjawab harus memainkan peranan yang efisien supaya dapat memberi motivasi serta galakan supaya kualiti perkhidmatan dapat dipertingkatkan. Penilaian yang diberikan hendaklah menjurus kepada konstruktif, criticism, advice dan bukannya bersifat menghukum. Dalam kita membicarakan soal kecemerlangan antara bakat, kumpulan profesional dan juga sokongan, kita tidak harus ketepikan. Akademik, non-akademik sama, masing-masing mempunyai peranan dan fungsi meningkatkan kecemerlangan universiti. Atas dasar ini, penubuhan Pusat Pembangunan Bakat Profesional khusus untuk menguruskan pembangunan kerjaya dan memperkasa kemahiran kumpulan ini telah diwujudkan. Beberapa perkara utama perlu diberi perhatian oleh pejabat pendaftar seperti menggubal program latihan staf berdasarkan kepelbagaian kepakaran dan skop tugas dengan kerjasama AKAP dan Intan, pemetaan dan penjajaran fungsi, beban tugas dan skop kerja seseorang pegawai. Yang paling utama, menggubal pelan penggantian khusus untuk staf profesional dan juga sokongan. Masa depan kerjaya staf berstatus kontrak dan cemerlang juga tidak harus diketepikan. UMT kini mempunyai lebih 200 staf profesional dan sokongan berstatus kontrak dan kita tidak akan terus berusaha agar staf yang cemerlang sahaja yang dapat diserap sebagai staf tetap. Sewaktu amanat 100 hari pentadbiran Naib Chancellor, saya telah menyatakan bahawa UMT perlu menggubal sebuah plan pembangunan sumber manusia, iaitu sebagai blueprint bakat UMT. Secara spesifik, pendaftar UMT, pengarah PBIA, dekan serta pengarah setiap pusat pengajian perlu bekerjasama erat bagi merealisasikan perancangan ini, dan saya mensasarkan blueprint ini
tidak angan-angan sahaja. Blueprint ini seharusnya tersedia selewat-lewatnya pada suku akhir tahun 2016. Saya ingin menarik perhatian seluruh warga staf UMT tentang pekeliling perkhidmatan bilangan 7 tahun 2015 yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Pekeliling ini adalah berkaitan pelaksanaan dasar pemisah atau exit policy bagi pegawai yang berprestasi rendah dalam perkhidmatan awam, di mana pegawai yang mendapat markah laporan penilaian prestasi tahunan LNPT dan juga setelah perbincangan dengan ketua, sekiranya markah setara atau kurang 60% boleh ditamatkan perkhidmatannya. Pihak pengurusan juga mengambil berat ke atas beberapa kes salah laku yang dikenakan di atas tindakan tata tertib. Jadi dengan sehubungan ini, program-program yang menambah kebaikan untuk kecemerlangan, umpamanya Teaching Excellence Program, latihan profesional, ini akan diperkenalkan bagi penilaian yang lebih holistik. Bukan sahaja daripada LNPT, kita akan melihat kepada ciri-ciri spiderweb seperti kita buat untuk pelajar, kita akan buat e-profile, staff sama juga dengan kepimpinan, komunikasi dan juga sumbangan kepada universiti. Saya menyeru dan saya ingatkan diri saya juga bahawa kita haruslah sentiasa menunaikan amanah yang diberikan dengan penuh rasa tanggungjawab, berintegriti dan mengekalkan prestasi tinggi. Warga UMT yang saya hargai sekalian, UMT mempunyai banyak program-program pembelajaran, termasuklah program pembelajaran sepanjang hayat yang dijalankan oleh pelbagai PTJ. Namun demikian, pelaksanaan aktiviti ini adalah tidak tersusun. Jadi dengan itu, jika sekiranya kita tidak hebahkan kepada warga universiti, kita nampak kepincangan dari segi penganjuran program untuk mendapat impak yang tinggi. Jadi bermulai pada tahun ini, program pembelajaran sepanjang hayat akan dirancang dan dilaksanakan dengan lebih tersusun di bawah tanggungjawab perancangan bersama dan diketuai oleh Dekan Pusat Pengajian Asas dan Liberal PEPAL. Di antara kursus pembelajaran sepanjang hayat yang berkait dengan kepakaran bidang tujahan UMT adalah aquaculture, pemeliharaan belangkas, penternakan ketam nipah, penternakan ikan hiasan, agroteknologi, penternakan kelulut, penghasilan produk rozal, kursus bahasa Inggeris, Arab, Jepun, Mandarin, penawaran program atas talian. Jadi ini sekali lagi saya smells penjanaan, saya berbau penjanaan. Namun tanggungjawab bukanlah kepada PEPAL sahaja. Segala pengisian kandungan adalah diusahakan oleh PTJ yang berkaitan. Dan kita boleh dengar bahawa setiap bidang-bidang tersebut ia mempunyai champion, bakat champion masing-masing yang harus datang ke depan menonjol bakat masing-masing dan berusaha bersama-sama membangunkan program-program baru untuk program di atas talian yang memberi peluang untuk program pembelajaran sepanjang hayat. Penekanan perlu diberikan kepada penawaran kursus. Kita telah maklum bahawa kursus bahasa Inggeris bukan sahaja kepada pelajar UMT tetapi juga kepada masyarakat luar, terutamanya di negeri-negeri pantai timur. Tanggungjawab ini perlu digalas. Kita telah lihat bahawa dimulakan di bawah English Learning Center di PEPAL. Perlunya juga kepada penawaran program-program yang bersifat kebudayaan dan kesenian kepada pelajar UMT yang akan memberi nilai tambah serta semangat jati diri. Dan itu mulai tahun ini juga terlihat beberapa program akan diadakan
di pelbagai tempat, di PTJ, di dalam kampus dan seterusnya. Satu program baru iaitu program MBA secara eksklusif di Lembah Kelang juga akan direalisasikan dengan mewujudkan pusat komunikasi strategik PKS di Putrajaya sebagai kampus kota UMT bermula September 2016. Kampus kota UMT di Putrajaya. Selain daripada menjadi tanggungjawab sosial universiti, program pembelajaran sepanjang hayat juga merupakan salah satu sumber pendapatan saya seperti sebutkan tadi. Jadi tidak terhadlah sahaja kepada program MBA. Saya syorkan kepada ketua-ketua PTJ lain, datanglah mencadangkan program-program yang dapat dilaksanakan bagi kita ada return of investment terhadap aset yang mungkin kita akan perolehi di Putrajaya. Mulai tahun 2016, Kementerian Pendidikan Tinggi juga telah memperkenalkan satu program, ini kena ingat ya, To You To I. To You To I. 2 universiti, 2 industri. Ya, maksudnya To You To I adalah program work-based learning, iaitu belajar sambil bekerja, di mana pelajar akan belajar selama 2 tahun di universiti dan 2 tahun menimba pengalaman industri. Jadi dengan ini kita harapkan dengan hubungan rapat dengan industri, kita dapat pusat pengajian tersebut dapat mengemukakan program-program baru bersama dengan industri. Mulai September 2016 kita mulakan dengan cadangan-cadangan program baru. Diharapkan Timbalan Chancellor Akademik dan Antarabangsa dapat bersama-sama dengan dekan-dekan mengusaha ke arah ini. To You To I. To You To I. Okey. Pada tahun ini UMT akan memberi perhatian juga kepada lebih yang lebih sedikit atau lebih serius di dalam meningkatkan pencapaian MYRA, iaitu melalui strategi penerbitan berimpak tinggi, meningkatkan jumlah geran penyelidikan antarabangsa, meningkatkan bilangan pasca kedoktoran, menjana pendapatan melalui hasil penyelidikan dan pengkomersialan. Sehubungan ini, pihak RMIC, dekan, pengarah dan pensyarah perlu memastikan sistem e-profile yang menjadi sumber data utama bagi MYRA sentiasa dikemaskini. Kita sasarkan UMT mendapat MYRA 4 bintang, 4 star menjelang 2017. Ditepuk pada RMIC. Ini penting kerana peruntukan inovatif dan insentif berdasarkan prestasi dan pencapaian KPI. Kalau kita nak dana insentif, kita perlu capai sasaran ini. Dan saya dengan confident, dengan keyakinan daripada kumpulan pengarah RMIC dan juga anda semua, penyelidik-penyelidik, saya percaya kita dapat MYRA 4 star by 2017, insyaAllah. Bagi menonjolkan penyelidikan dalam bidang tujuan UMT juga, kita menyarankan supaya peningkatan jalinan kerjasama bersama agensi yang berkaitan seperti UNESCO, Intergovernmental Oceanographic Commission in the Western Pacific, WESPAC, atau ASEAN. WESPAC saya adalah salah satu scientific advisory panel. Jadi sinilah saya nampak kita boleh menerajui jawatan kuasa majlis atau urustia mesyuarat di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa yang memberikan impak yang tinggi. Harapan saya kita akan menjadi pakar rujuk melalui tindakan proaktif terhadap isu-isu semasa yang berkaitan bidang tujuan universiti.
Syabas dan tahniah kepada para akademik dan penyelidik yang berjaya memenangi anugerah antarabangsa dan kebangsaan di dalam penyelidikan masing-masing. Kita raikan juga antaranya di dalam Majlis Julangan Bakat 2015. Kita patut hebahkan kehebatan pencapaian UMT di media, terutamanya hasil R&D yang boleh dikomersialkan. Namun begitu, saya ingin juga harapkan supaya TNC happy, Pengarah RMIC mengkaji semula keberkesanan dan sumbangan setiap SIG serta keperluan teknologi transfer office vis-a-vis pusat jaringan industri dan komuniti, serta juga UMT jaya dalam memperkasakan pemindahan ilmu, penyelidikan, pengomersialan dan juga perundingan UMT. Saya mencadangkan supaya satu pameran hasil penyelidikan semua SIG diadakan menjelang bulan Ogos 2016. Syabas dan tahniah kepada SIG Coastal Disaster Risk Solution yang aktif menyumbang kepada kajian bencana banjir dan juga hakisan pantai. Lagi tepukan kepada pasukan Task Force. Kita letakkan SIG dan Task Force. Kalau ada SIG saja, tak ada kumpulan penggerak. Kita harus memantau kumpulan-kumpulan ini supaya dia memberi manfaat kepada komuniti dan juga penyelidikan yang kita harus tonjolkan. Task Force Hakisan dan Banjir telah bersama-sama pihak yang berkenaan memantau, memberi perlindungan dan keselamatan dan merancang untuk menjalankan penyelidikan yang lebih menyeluruh di kawasan pantai UMT di Tok Jemban. Saya harapkan SIG lain dapat menyontohi kesepakatan kumpulan SIG banjir dan hakisan ini. Saya mengambil kesempatan di sini untuk juga mengucapkan syabas dan tahniah kepada sidang editorial Journal of Science, Sustainability Science Management, kerana berjaya melonjakkan kedudukan jurnal ini ke tanggal 13 dari 76, iaitu jurnal di Malaysia berdasarkan kajian SCI Mego Journal and Country Rank, Thomson Reuters. Namun saya percaya bahawa kita masih dapat meningkatkan lagi prestij jurnal ini dengan mencapai indeks ISI menjelang tahun 2018. Usaha ke arah ini perlu bermula dari sekarang dengan penyelidik UMT yang terdahulu memilih dan mengiktiraf JSSM dulu untuk penerbitan hasil penyelidikan mereka, iaitu JSSM adalah satu platform penerbitan yang berkualiti tinggi dan seharusnya kita memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk staf UMT dulu berlumba-lumba mencapai target untuk peningkatan indeks ISI. Kita start dengan JSSM kita dahulu. Saya dapat maklumat bahawa pada minggu ini seorang pensyarah penyelidik daripada UMT telah dimaklumkan bahawa penulisan beliau akan diterbitkan di dalam Journal of Nature. Surprise. Beliau adalah Dr. Laili Cik Ros daripada Pusat Pengajian Sains Asas. Jadi bayangkanlah, memang ramai lagi saya percaya antara pensyarah dan penyelidik yang boleh memberi nama, meningkat nama universiti. Dan kita harapkan program 10% pensyarah ataupun akademik yang berkualiti ataupun the rising stars untuk penganugerahan akademik negara dan seterusnya antarabangsa, kita akan usahakan bersama-sama. Syabas dan tahniah kepada Dr. Laili.
Saudara-saudari sekalian, berdasarkan QS atau University ASEAN Ranking, UMT berada pada tangga 251 ke 300 dalam kalangan universiti di ASEAN. Kita selalu bercerita universiti-universiti penyelidikan di Malaysia adalah top 100, top 50. Tetapi UMT is getting there. Tetapi bidang pilihan kita adalah Earth and Marine Science, iaitu satu kedudukan yang boleh diperbaiki dengan meningkatkan keterlihatan niche kita dan citation kita, iaitu dalam subjek berkaitan dengan environment, sustainability, aquaculture, marine biotechnology di peringkat antarabangsa. Bilangan pelajar antarabangsa merupakan salah satu penanda aras pengantarbangsaan sesebuah universiti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada tahun 2016, UMT bertekad untuk meningkatkan pengambilan pelajar antarabangsa pasca siswaza dengan menawarkan 10 beasiswa ASEAN menjelang Julai 2016 menggunakan sumber dalaman yang dijana sendiri. Faham ya? Kita cari duit sendiri, dapatkan beasiswa. Saya menyarankan semua pusat pengajian berusaha mengambil sekurang-kurangnya 10 orang pelajar antarabangsa di peringkat sarjana muda. Saya juga mengharapkan setiap institut kecemerlangan dapat mengambil sekurang-kurangnya 10 orang pelajar antarabangsa di peringkat pasca siswaza. Usaha ke arah ini dapat dilaksanakan oleh pusat pengajian dengan kerjasama pusat antarabangsa dan pusat pengurusan atau pengajian siswaza. Perlu kita fikirkan kaedah yang terbaik bagi mewujudkan suasana harmoni dan persaudaraan erat di kalangan warga. Begitu juga dengan staf dan pelajar antarabangsa. Itulah kita rasakan bahawa perkara-perkara yang mungkin kita perlu selami dan adakan rancangan yang teratur untuk mengekalkan setengah-setengah pensyarah ataupun ahli akademik antarabangsa. Program mobiliti pelajar akan diperkasa agar lebih ramai pelajar antarabangsa mengikuti program sangkutan berkredit di UMT. Sebagai langkah segera, kita perlu menggunakan kelebihan program Masters sarjana dalam Tropi Mundo di UMT sebagai satu model, iaitu program mobiliti berkredit. Dan ini telah kita bincangkan di Brussels baru-baru ini. Dan saya menyeru pihak PKA, Pusat Pengurusan Siswaza dan INOS meneliti perkara ini serta melaksanakan pada pengambilan pelajar masa akan datang. Selain itu juga UMT turut berpeluang meningkatkan mobiliti pelajar ke luar negara melalui dana ASEAN International Mobility for Students atau AIMS yang membolehkan pelajar prasiswaza mengikuti pengajian jangka pendek berkredit dalam bidang sains marine serta sains sekitaran serta pengurusan di universiti. Ini berkaitan dengan rangkaian kita di ASEAN. Menjelang Jun 2016, UMT mensasarkan seramai 16 pelajar prasiswaza dapat mengikuti program ini dengan suntikan dana berjumlah mulai dengan RM150,000. Inisiatif ini perlu digerakkan oleh Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Keterlihatan UMT di kalangan pemain global perlu dipertingkatkan dengan cara menonjolkan kepakaran di peringkat antarabangsa. Oleh itu, saya menyarankan Pusat Antarabangsa dan Pusat Pengajian bekerjasama menganjurkan tematik signature conference, iaitu sebuah persidangan bertaraf antarabangsa, iaitu bersama rakan-rakan MOU antarabangsa dalam bidang kepakaran yang sama pada suku keempat tahun-tahun ini. Rakan MOU yang baru, kita sedia maklum apa yang kita telah buat pada tahun lepas, pada 2015, iaitu antaranya adalah Marine Biological Museum dan Dongchu University, Taiwan.
University of Tasmania, Australia, Heriot-Watt University, United Kingdom. Di samping itu juga saya menyarankan agar setiap pusat pengajian dan institut kecemerlangan dapat meningkatkan bilangan tenaga akademik antarabangsa dan sasarannya adalah seramai 10 orang di setiap pengajian dan institut bagi tahun 2016-2017. Dengan rasa penuh kesyukuran, saya ingin mengumumkan bahawa UMT bakal menerima suntikan dana, iaitu bagi endowment, menerima daripada Nusantara Teknologi Sembilan Berhad, iaitu CEO Panel Universiti Malaysia Terengganu, Datuk Ghazali Yusof. Daripada 1 juta, beliau telah meningkatkan kepada 1.2 juta bagi kursi maritim dan juga untuk kelengkapan makmal Institut Penyelidikan Kenyir seperti yang diumumkan oleh pengurusinya Datuk Ghazali sendiri sebagai CEO Fakulti UMT. Sehubungan dengan itu, beliau juga telah berjanji dengan yang lain-lain. Yang lain-lain itu ada follow through lain lagi selain daripada 1.2 juta. So insya-Allah kita amat bertuah dapat beliau sebagai CEO Fakulti UMT pada kali ini. Saya ingin menyarankan tindakan susulan. Cara ini dapat dilakukan oleh kedua-dua TNC, TNCA dan TNCPI bagi membudayakan dan menjadualkan program-program perkongsian ilmiah penyelidikan, iaitu penjadualan siri syarahan perdana profesor di kalangan malim dan juga pakar dalaman. Semoga segala usaha yang bakal dilaksanakan akan terus menunjukkan UMT di peringkat global. Para hadirin sekalian, UMT telah menggerakkan usaha ke arah menyahut lonjakan yang ke-9 PPP PMPT, iaitu pembelajaran dalam talian tahap global dengan membangunkan 4 kursus Massive Open Online Course, iaitu MOOC. Bidang ini adalah Naval Architecture and Shipbuilding, Principles of Ecology, Software Engineering dan Sustainable Development. Pada tahun ini, universiti mensasarkan 4 lagi kursus-kursus dalam bidang tujahan yang dapat dibangunkan sebagai program MOOC. Antara kursus MOOC yang bakal dilaksanakan pada tahun ini adalah kursus Sea Turtle Biology and Conservation and Entrepreneurship, iaitu hasil kerjasama dengan Taylor's University yang dijadualkan bermula Januari hingga Julai tahun ini. Tanggungjawab untuk melaksanakan kursus MOOC ini adalah di bawah Pengarah Pusat Perancangan Pembangunan dan Kualiti Akademik dan Ketua Unit SITRU, dan diharapkan pihak INOS juga dapat membantu melancarkan program ini. Untuk makluman semua, UMT juga telah diberi peluang oleh Open Learning Global Sembilan Berhad selaku penganjur program MOOC Competition Environmental Science and Technology 2016. Program ini merupakan kerjasama dengan Taylor's University dan pihak National Geographic bagi penganjuran pertandingan tersebut pada tahun ini. Tidak silap saya, program ini pada peringkat akhir tahun. Ini merupakan satu pengiktirafan ke atas pasukan yang membangun MOOC yang menang peringkat kebangsaan. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak PPKA dan juga pasukan pihak media kreatif, Pusat Komunikasi Korporat dan semua yang terlibat di atas usaha membangunkan program MOOC yang kita ada. Heroin champion kita juga, Dr. Nur Aida.
Okey, bagi tepukan pasukan Dr. Nur Aida dan pasukan MOOC. Pada bulan November 2016, PPKA akan menganjurkan International Conference on Teaching and Learning in Higher Education yang lebih menjurus kepada konsep Future Teaching and Learning yang kita akan kendalikan bersama UNIZA. Ini adalah program kebangsaan yang telah diamanahkan kepada UMT dan UNIZA menganjurkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, projek Aquapolitan Kuala Nerus atau AKN sedang dalam fasa perancangan dan dalam tahun 2016 merupakan satu tahun yang cukup mencabar bagi komponen ini berikutan pelaksanaannya menjelang bulan April. Projek ini dijangka bernilai lebih RM1 juta, dibiayai sepenuhnya oleh East Coast Economic Region Development Corporation ECRDC dengan kerjasama pihak Kerajaan Negeri Terengganu dengan menggunakan kepakaran UMT membangunkan ekonomi komuniti setempat daerah Kuala Nerus. Bagi membina rangkaian dan menjalin hubungan erat UMT dengan industri juga, program rakan UMT akan diperkasakan dengan memberi peluang kepada pihak industri untuk membuka pejabat, makmal dan inkubator di dalam kampus universiti. Jawatan kuasa bersama dan dialog universiti industri akan mengurangkan proses birokrasi sekaligus menggalakkan kemasukan pihak industri dalam menyumbangkan usaha terhadap kemajuan dan pembangunan program baharu universiti serta menyokong peratus KPI yang kita harus buat untuk graduate employability. Oleh itu, saya ingin mengarahkan setiap pusat pengajian dan institut penyelidikan perlu mempunyai sekurang-kurangnya satu rakan industri, satu rakan akademik dan satu rakan community. Program ini akan dipantau oleh setiap timbalan Naib Chancellor dan penolong Naib Chancellor berdasarkan portfolio masing-masing. Antara rakan industri yang dapat kita manfaatkan selain saya sebutkan tadi, Nusantara Teknologi Sdn Bhd iaitu sebagai CEO Fakulti UMT, AM Setia Sdn Bhd dan pelantikan-pelantikan lain yang akan memberi kelebihan kepada UMT merealisasikan program rakan UMT, iaitu memberi nilai tambah latihan program keusahawanan kepada pelajar, kelab-kelab pelajar, begitu juga pembangunan keusahawanan di peringkat staf dan juga citra universiti. Dengan ini saya ingin menyarankan kepada TNC dan PNC akan berusaha untuk memperluaskan penawaran rakan industri ke industri engagement zone atau dipanggil E-zone bagi menjalankan operasi di dalam kampus universiti dengan term of reference yang tertentu seperti apa yang kita telah wujudkan konsep Teaching Accountancy Firm atau TAF oleh Salihin Chartered Accountants. Yang inilah kita akan highlight, yang kita akan short konsep-konsep model-model baru rakan industri, rakan UMT. Pada tahun 2016 juga kita berharap untuk memantapkan lagi hala tuju pengiktirafan daripada Kementerian Pendidikan Tinggi untuk UMT sebagai Industrial Centres of Excellence atau ICOE dalam bidang maritim dan aquaculture. Selain daripada ini, kita telah tahu bahawa INOS, Institut Oceanografi dan Persekitaran adalah ICOE. Kita perlu terjemahkan aktiviti yang hebat di dalam kampus UMT di dalam bidang maritime aquaculture. Kita shout, ya, kita laungkan, kita hebahkan, kita kongsi dengan stakeholders kita di luar sana. Saya juga mengharapkan, ya, dengan bidang maritim daripada kumpulan-kumpulan ocean, ya, PPKK, ya, 4PM dan juga gabungan, ya, existing, ya, yang wujud sekarang INOS. Begitu juga dengan komponen Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi
PPSE. Kita perlu terjemahkan isu, ya, isu penyelesaian dengan kaedah penyelesaian dari segi konteks ekonomi dan sosial. Kita dapat lihat bahawa penyelidikan Institut Penyelidikan Kenyir juga kepada bidang kemanusiaan, perundangan dan juga alam sekitar. Kita akan lihat sungguh pun kita ke lautan, kita juga buat program-program yang di tepian tasik dan sebagainya. Tindakan bagi mendapatkan pengiktirafan ini akan digerakkan oleh Timbalan Chancellor Hal Ehwal Penyelidikan dan Inovasi TNC PI dengan PTJ berkenaan dengan saya kira kadar segera. Banyak untuk TNC dan juga PNC pada kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pengurangan dalam peruntukan belanja mengurus UMT merupakan satu cabaran utama yang perlu kita hadapi pada tahun ini. UMT telah merangka beberapa strategi bagi menghadapi situasi ini, iaitu melalui pemerkasaan, endowment, pelaburan, penjanaan pendapatan yang lebih agresif, penjimbatan sumber dan perbelanjaan berhemat. Dalam ucapan amanat 1 hari yang lalu, saya telah menekankan kepentingan strategi penjimatan dalam operasi universiti seperti penjimatan charge utility dan menggiatkan penggunaan sumber alternatif. Saya menyarankan supaya setiap PTJ berusaha untuk mengurangkan kos utility sebanyak 5% dan PTJ yang berjaya mencapai penjimatan ini akan mendapat pengiktirafan berbentuk insentif khas. Okey, boleh kita buat deal 5% cost utility dikurangkan untuk tahun ini. UMT mempunyai beberapa buah stesen penyelidikan seperti di Pulau Bidong, Cagar Hutang, Stew Wetland, Kenyir dan Bukit Kong. Selain berfungsi sebagai makmal penyelidikan dan pembelajaran, ia juga dapat dimanfaatkan sepenuhnya bagi pusat pembelajaran dan penyelidikan yang boleh dijadikan hub edutourism dengan kerjasama UMT Jaya sebagai platform, ya, anak syarikat bagi universiti menggerakkan monetize, ya, aset yang kita ada. Untuk tahun 2016, UMT mensasarkan secara berkumpul pendapatan sebanyak RM8 juta. Pelbagai aset dan fasiliti yang berpotensi dapat digunakan untuk menjana pendapatan melalui sewaan seperti kompleks sukan, asrama, umpamanya pada waktu cuti-cuti begini, ya, makmal, bilik seminar dan peralatan penyelidikan. Saya ingin melihat usaha yang lebih agresif terhadap penjanaan pendapatan ini. Bear in mind ada juga keluhan-keluhan bagi penggunaan peralatan, ya, kemudahan secara dalaman untuk pengajaran, penyelidikan, untuk staf dalaman tidak dikenakan bayaran. Okey. Harap dapat faham, yang jangan keliru, ya. Tetapi bagi projek-projek penyelidikan kontrak perundingan yang dibayar oleh orang lain, bolehlah dikenakan charge bayaran. Okey. Sebab itu telah dimasukkan di dalam kos, ya, dengan pihak luar. Pihak luar bayar okey. Sesama kita sendiri tak apa, ya. Maknanya kalau untuk PMP research jangan berebut. Kita dahulukan warga dalaman dulu. Kita tingkatkan usaha sama dan penyelidikan pembelajaran yang suasana yang lebih harmoni. Saya juga ingin melihat usaha yang agresif terhadap penggunaan RV Discovery dan alhamdulillah
saya dapat berita-berita baik bahawa sudah ada regular client 2015, 2016 sudah ditempah, 2017 sudah ditempah ya, untuk penggunaan RV Discovery. Dan itu saya harapkan perancangan penggunaan pelayaran keutamaan untuk pembelajaran dan penyelidikan diutamakan dahulu di dalam jadual, dan di samping kita gunakan waktu-waktu tertentu untuk menjana pendapatan. Ingin dimaklumkan di sini, saya telah berbincang semalam 2 hari lepas tentang ekspedisi saintifik yang akan dilaksanakan oleh beberapa universiti melalui Kementerian Sains, dan ini adalah perbincangan di peringkat atas dalam jawatankuasa JKPDA dana untuk pelayaran. Dan telah disebut bahawa UMT RV Discovery sebagai platform yang accompanying the ekspedisi. Jadi flagship untuk National Expedition RV Discovery telah dimertabatkan bahawa anything to do about scientific expedition, sama ada kita sampai ke tidak, ya, sebab dia bercadang untuk pergi sampai ke layang-layang. Okey, tetapi pengalaman kita untuk mengawal, menjalankan penyelidikan di Selat Melaka, Laut Cina Selatan yang telah kita anjurkan adalah satu brand, satu brand yang telah diletakkan untuk UMT. Syabas kepada semua. Jadi dengan itu saya memang confident lah. Saya rasa saya penuh yakin potensi pencanaan pendapatan melalui perkhidmatan pelbagai boleh kita usahakan. Antaranya adalah perkhidmatan kesihatan. Saya percaya pengarah pusat kesihatan dengan rangka kerjanya telah mempunyai perancangan untuk mengembangkan perkhidmatan ini. Ya, dalam waktu-waktu tertentu warga diutamakan, tetapi perkhidmatan boleh diperkenalkan kepada pihak luar. Jadi dengan itu inisiatif ini dapat dilaksanakan untuk penjanaan, insya-Allah. Selain daripada itu, pendapatan juga boleh diusahakan melalui pengkomersialan produk hasil UMT. Dengan itu, usaha mengkomersialkan produk penyelidikan UMT akan digiatkan oleh RMIC dan juga UMT Jaya Holdings dengan kerjasama Teaching Accountancy Firm TAF yang mempunyai kepakaran dalam memadankan produk penyelidikan dengan industri. So kita ada business matching di situ. Saudara-saudari sekalian, dalam konsep memperkemaskan strategi aktiviti pengkomersialan, universiti mempunyai 3 domain memainkan peran penting dalam usaha meningkatkan bilangan produk yang agar berada di pasaran dalam masa terdekat. Jadi dengan itu 3 domain tersebut adalah pengukuhan produk, rakan industri atau smart partnership, dan juga kapasiti penyelidikan inovasi. Syukur Alhamdulillah kita telah mendapat sejumlah RM94 juta untuk program pembangunan di bawah rancangan Malaysia ke-11 pada tahun 2016. Jadi dengan inilah UMT telah dapat berkelulusan untuk melaksanakan program-program baru. Jadi saya harapkan tentang produk pengkomersialan, tentang program pembangunan, kita cuba usahakan gunakan dana sebaik-baiknya. 3 projek baru bagi tahun ini adalah untuk kompleks pusat pendidikan asas dan liberal sebanyak RM5 juta, iaitu di Bukit Kor, ya, cadangan awal kita boleh reka bentuk rancangan kompleks makmal perikanan dan aquaculture, iaitu RM3.4 juta, iaitu di kampus induk di Mengabang Teliput ini, dan juga stesen penyelidikan luar sebanyak RM1 juta. Secara keseluruhan kita dapat sebanyak 32 juta ringgit untuk keseluruhan rancangan Malaysia dan untuk melaksanakan seluruhan projek tersebut. Jadi untuk 2016 kita mulakan rancangan dengan rapi supaya kita tidak melawati atau berlebih daripada sasaran perancangan
tetapi kita disarankan berbelanja. Ya, berbelanja mengikut perancangan, insya-Allah. Para warga UMT yang dikasihi, saya ingin kongsi bahawa apa yang kita telah lihat tadi pada tahun 2015 sungguh pun ada beberapa cabaran bagi saya dan Chancellor. Setahun ya, saya lihat bahawa prestasi UMT amatlah membanggakan. Walaupun pelbagai halangan, saya dengan ini ingin ucapkan banyak terima kasih kepada semua barisan pengurusan tertinggi dan semua yang ada di sini menyokong pihak pimpinan universiti memastikan kita bersama-sama berganding bahu ya, mencatat kejayaan demi kejayaan. Dan saya harap gerak kerja kita dan usaha kita ni mula dari kita sendiri, dan hasil kerjasama kita akan meningkatkan lagi ukhuwah antara kita. Betapa getirnya, susahnya saya telah bagi lambang dengan KPI macam-macam tadi. Bagi tahun 2016, dengan keadaan ekonomi dunia tidak menentu, berikutan dengan ketidakstabilan dengan harga minyak. Namun, ya, kita rasa sekiranya kita mengawal ya, keadaan dengan peruntukan kewangan yang begitu ketat, kita akan menyaksikan dan kita akan dapat melaksanakan dasar ya, berkonsepkan pengoptimum sumber pembelanjaan dan berfikir secara kreatif dan inovatif dalam melaksanakan tugasan kita. Hal tujuh yang telah disebutkan tadi merupakan agenda universiti, dan dalam usaha memertabatkan nama UMT agar terus relevan dalam aspirasi kecemerlangan pendidikan tinggi negara. Saya percaya keupayaan, kemajuan dan pencapaian yang akan diukur oleh masyarakat nasional maupun global, pihak kementerian, dan pastinya mereka akan memantau prestasi kita dari masa ke semasa. Namun begitu, dalam usaha memenuhi penilaian prestasi berikut, kita tidak seharusnya meminggirkan persepsi ya, persepsi pihak luar serta faedah yang sepatutnya diperolehi oleh komuniti tempatan yang berada di sekeliling kita setiap hari. Tiada maknanya jika nama UMT gah pada tahap global tetapi tiada sumbangan bermakna atau rakyat dipinggir ya, kepada jiran komuniti setempat. Kecemerlangan UMT seharusnya dapat memberi manfaat kepada komuniti setempat dalam meningkatkan taraf sosio-ekonomi mereka. Jadi dalam perancangan 2016 tadi saya telah sebutkan beberapa perkara dan strategik ya, yang boleh UMT laksanakan umpama dengan program community social di UMT. Syarahan ini memberi panduan untuk kita mengukuhkan pelaksanaan dan penambahbaikan dalam tindak tanduk kita yang secara berterusan. Namun, sehebat mana pun perancangan dan hala tuju sebuah organisasi dan ke mana kita nak pergi, tiada garis panduan pelaksanaan yang jitu tidak membantu kita menghala ke pencapaian sebenar. Saya memilih untuk memfokuskan kepada aspek pelaksanaan kecemerlangan melalui walk the talk. Kerana ini adalah masa untuk kita bergerak bersama-sama dan bukannya mencari kesilapan dan menuding jari. Marilah kita bersama-sama melaksanakan yang terbaik dan sila bantu saya dengan teliti segala pelaksanaan dan hala tuju yang telah saya sebutkan tadi. Saya ingin gariskan dalam ucapan ini, lautan bidung luas terbentang, putih berseri indahnya maya. Percaya, mempercayai, asas berpegang, barulah sepakat
kekal bersama. Pesanan akhir saya amatlah tajuk syarahan kali ini, iaitu kesepakatan perancangan nilai kebersamaan pelaksanaan kecemerlangan. Tajuknya cukup ringkas tetapi memberi tafsiran yang cukup jelas untuk semua. Semoga segala usaha murni, perpaduan dan penyatuan hati kita ini mendapat keredaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Marilah kita sama-sama laungi battle cry Kementerian Pendidikan Tinggi. Soaring upwards, soaring upwards, soaring upwards. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.